Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, marilah terlebih dahulu kita memulakan forum perdana sempena sambutan 60 tahun PAS yang diadakan di sini di Dewan Milenium pada malam ini, dengan sama-sama kita mengambil keberkatan daripada surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati seluruh ahli panel yang dijemput pada malam ini, yang pertamanya Al-Fadhil yang berbahagia Ustaz Idris Haji Ahmad yang merupakan ahli jawatan kuasa kerja PAS Pusat. Ahli panel yang kedua yang berhormat Tuan Haji Salahuddin Haji Ayub, Naib Presiden PAS. Ahli panel yang ketiga di hujung sana yang juga dijemput dan beliau juga sudah hadir pada malam ini, yang berbahagia Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin ataupun lebih dikenali dengan Dr. Maza. Dan panel kita yang keempat pada malam ini yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Ketua Penerangan PAS Pusat. Seluruh pimpinan-pimpinan PAS peringkat pusat, seluruh pimpinan dewan-dewan peringkat pusat, pimpinan-pimpinan Badan Perhubungan PAS Negeri yang hadir, pimpinan-pimpinan PAS kawasan, seluruh ahli-ahli PAS, para penyokong, pakar ayat yang turut hadir, serta semua hadirin hadirat yang memenuhi perkarangan di dalam Dewan Milenium Kepala Batas yang diadakan di sini sambutan 60 tahun PAS. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, pada malam ini satu malam yang sangat bersejarah apabila PAS sudah pun sampai usia umurnya 60 tahun. Bagi seorang the sound system pun terkejut PAS ni umur 60. Jadi kalau umur 70 bunyi derah lagi barangkali. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, bagi orang nisbah kepada manusia, umur 60 ini satu umur yang sudah begitu matang dan begitu bijak untuk menilai, bahkan begitu bijak untuk menakul segala yang berlaku di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang berlaku kepada PAS, Parti Islam Malaysia PAS, daripada awal penubuhannya sehinggalah hari ini. Pada tahun 2011, keberadaan dan kewujudan PAS di persada politik Malaysia ini khususnya dan dunia ini umumnya menjadi suatu bahan yang sentiasa dikaji dan diteliti perjalanan dan diperhatikan perkembangannya hari demi hari oleh para pemerhati politik dan para pendukung gerakan Islam di alam ini. Maka pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan tajuk yang istimewa, yang sangat-sangat menarik untuk kita ikuti dan kita hayati, tajuk yang diberikan pada malam ini, PAS, peranannya sebagai pembangkang, peranannya sebagai pemerintah, dan peranannya sebagai penyelamat ummah. Apakah definisi PAS sebagai pembangkang? Apakah kedudukan PAS, tanggungjawab PAS sebagai pemerintah? Dan bagaimana pula PAS dilihat sebagai penyelamat ummah? Maka tajuk itu akan dikupas oleh kesemua 4 orang panel yang berada di hadapan kita pada malam ini. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan ada 2 pusingan
Pusingan pertama, setiap panel akan memberikan pandangan dan komentar masing-masing dalam tempoh kurang lebih 10 minit dan diikuti dengan sesi yang kedua yang mana kesemua panel akan membuat rumusan masing-masing terhadap tajuk yang dibincangkan pada malam ini. Dan saya ingin terus memulakan pada malam ini dengan panel yang pertama yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Idris Haji Ahmad. Kita disebutkan PAS lebih dikenali sebagai pembangkang. Dan apakah sebenarnya peranan pembangkang di Malaysia ini dan bagaimana PAS itu sendiri menjalankan tanggungjawab sebagai pembangkang dalam sebuah negara demokrasi seperti Malaysia ini. Silakan Al-Fadhil Ustaz untuk menyambung bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang saya kasihi Al-Fadhil, saudara pengurusi forum, rakan-rakan panel yang lain, Al-Fadhil Datuk Tuan Ibrahim, yang berhormat saudara Salahuddin, yang berbahagia Profesor Madya Dr. Asri Zainal Abidin, dan seluruh staf pimpinan PAS di semua peringkat, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Tamanya apabila kita bicarakan berkenaan dengan PAS itu sendiri, sebab itu kelahiran Parti Islam se-Malaysia PAS secara rasmi iaitu pada 24 November 1951 di Bagan Tuan Kecil, Betawes. Memang sepatutnya kita nak buat di Betawes sebenarnya, nak ambil nostalgia lama, tapi tak buat pun kita buat di sini di Kepala Batas. Kebetulan pejabat PAS pernah berada di Kepala Batas, iaitu sekolah dekat sekolah Umar Pak Lah. Memang itu pernah menjadi pejabat agung PAS setelah kita berpindah daripada Bukit Mertajam. Jadi saudara-saudara yang saya kasih sekalian, berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Naklah ada dari kalangan kamu satu ummah yang yaitu mengajak kepada perkara baik dan mencegah daripada perkara mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Berasas kepada asas inilah kita lihat bagaimana kewujudan Parti Islam se-Malaysia PAS pada peringkat awal. Walaupun ianya pada waktu itu hanyalah sebagai satu serpihan, kerana apabila suara-suara yang disuarakan oleh ulama pada waktu itu yang menyatakan satu perkara, terutama dalam soal fanfare, soal judi, soal loteri, yang mereka cuba suarakan di dalam UMNO pada ketika itu, waktu itu suara mereka itu dipinggirkan, suara mereka itu tidak dengari. Akhirnya ulama mengatakan mereka mesti bersatu. Perhimpunan yang pertama dibuat di Bandar Maharani Muar, yang keduanya dibuat di Padang Kelab Sultan Sulaiman Kampung Baru, dan yang ketiganya secara resminya ialah di di Bagan Tuan Kecil, Betawes. Maka lahirlah PAS sebagaimana yang kita lihat pada hari ini. PAS sudah pun menjangkau umur 60 tahun. Maknanya PAS adalah parti yang tertua, parti tertua di tanah Melayu ni, di Malaysia ni. UMNO parti 88. UMNO bukan parti 46. Hak 46 sudah ghaibul ghuyub. Sudah diharamkan oleh mahkamah ketika mereka bergaduh pada tahun 1987. Sebab itu sejarah tidak boleh ditipu. Sejarah tidak boleh ditipu. Sebab itu UMNO hari ini bukan UMNO 46. UMNO hari ini UMNO 88. UMNO 88. Sedangkan PAS kewujudannya sejak daripada tahun 1951. Kewujudannya dengan berbagai-bagai bentuk. Memang kita lihat pengalaman yang dilalui oleh PAS cukup hebat. Dia pernah menjadi pembangkang. Pernah kita juga mengetuai kerajaan campuran mula-mulanya. Kemudiannya kerajaan Barisan Nasional daripada tahun 71 sampailah pada tahun 77 ketika kita ditendang daripada Barisan Nasional. Maka sampai sekarang kita jadi pembangkang dalam konteks di persekutuan, tetapi kita mempunyai pengalaman memerintah
di Kelantan pada tahun 1959 sampailah pada tahun 1978. Kita kalah 12 tahun. 1990 kita menang balik dan sampai pada hari ini. Terengganu kita pernah menjadi kerajaan yang lebih awal daripada Kelantan sebenarnya. Waktu itu pilihan raya di Terengganu lebih awal daripada Kelantan, iaitu kita menang di Terengganu pada tahun 1951-59. Kemudian kita dikalahkan melalui undi tidak percaya oleh kerana tindakan yang dibeli oleh pemimpin-pemimpin UMNO pada ketika itu. Maka dengan sebab itu, PAS walaupun sebagai sebuah parti pembangkang, dia juga banyak mengajar, kadang-kadang kita banyak memberikan pendidikan dan pengajaran kepada rakyat yang berada di dalam negara ini. Walaupun kita pembangkang, tetapi apabila kita menjadi kerajaan yang kecil seperti di Kelantan, sekurang-kurang kita sudah menjadi makmal politik Islam dan makmal untuk melaksanakan Islam dalam konteks di Malaysia. Contohnya di Kelantan kita rasakan seperti yang kita tahu dulu, waktu dulu apabila Kelantan menang pada tahun 1990, walaupun kita sebagai pembangkang di dalam konteks pusat, tapi kita menang di Kelantan tahun 90. Tok Guru Ni Aziz minta supaya wang daripada Bank Bumi Putra waktu dikeluarkan untuk diletakkan di dalam Bank Islam. Tuan-tuan ingat tak Bank Bumi Putra? Dulu Bank Putra ada, sekarang Bank Putra sudah tidak ada. Hilang semua, sekarang yang tinggalnya Bank CIMB, Bank Cina, India, Melayu, Bengali. Bank Bumi Putra tak ada lah. Dulu Bank Bumi kita tengok di mana tempat pejabat UMNO, di situ ada Bank Bumi Putra. Kewujudan Bank Bumi Putra ialah hasil daripada Kongres Ekonomi Bumi Putra, lahirnya Bank Putra. Semuanya sudah benda menjadi benda ajaib. Yang ular lidi telan ular sawah. Macam juga emas. Asia telan emas. Itulah yang berlaku. Maka sebab itu kita lihat dalam hal ini skim tanpa faedah di bank-bank semua buat hasil daripada desakan Kelantan. Waktu kita merintah, kita hendak supaya di Kelantan wangnya letak dalam bank Islam. Akhirnya semua bank, termasuklah nama Bank Hong Leong, terpaksa mengadakan tentang sistem perbankan tanpa faedah di kaunter mereka. Satu. Yang kedua, dulu kita jadi pegawai kerajaan, nak pinjam duit daripada treasury, daripada perbendaharaan, iaitu dengan menggunakan sistem riba. Apabila Kelantan yang memulakan, akhirnya kita tengok pusat pun terpaksa mengikut apa yang Kelantan buat. Yang ketiga, kita tengok pula apa yang dilakukan oleh PAS sebagai pembangkang. Rumah murah 3 bilik hasil daripada Kelantan yang memulakan. Sekarang telah menjadi satu peraturan di seluruh Malaysia. Begitu juga yang keempat, kita lihat lagi. Dulu bekerja selama cuti hanya seminggu saja. Kelantan yang memulakan supaya bekerja 5 hari, cuti 2 hari. Walaupun pada peringkat awalnya UMNO kata apa, Tok Guru Ni Aziz malah, dia kata. Islega dia ni kata, malah kerja. Akhirnya mereka ikut balik. Semua hak yang kita buat, maknanya Kelantan lead, hak lain follow. Kita yang mendahului banyak perkara-perkara yang kita lihat apabila kita sebagai sebuah kerajaan yang seperti begini. Cuti untuk bersalin dulu 40 hari, tukar 60 hari, Kelantan yang memulakan. Maka sebab itu kita telah berjaya menunjukkan dalam konteks walaupun kita pembangkang di peringkat pusat dan kita menjadi kerajaan di peringkat negeri, PAS telah menunjukkan sebagai sebuah parti yang cukup advance, yang cukup konstruktif, yang cukup membina, membangunkan negara kita sehingga akan menjadi satu parti yang cukup hebat di persada politik tanah air kita pada hari ini. Sehingga akan banyak pengkaji-pengkaji daripada Monash University, daripada Oxford University, daripada universiti-universiti yang terkemuka mengkaji bagaimanakah kehebatan PAS di dalam membawa parti mereka sebagai satu parti yang tak pernah menang di peringkat pusat tetapi mampu untuk meletakkan dirinya sebagai parti yang letak di persada politik antarabangsa dan juga politik nasional. Wallahu a'lam. Terima kasih pada yang berbahagia Fadil Ustaz Idris Haji Ahmad yang memulakan
bual bicara kita pada malam ini yang sikit sebanyak tadi menyentuh tentang sejarah, sebenarnya sejarah kewujudan PAS di Malaysia, dan lebih difokuskan kepada peranan Kerajaan Negeri Kelantan. Walaupun PAS menjadi pembangkang di dalam Dewan Rakyat, tapi di peringkat negeri Kelantan kita berjaya menjadi kerajaan. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa tuan-tuan pada malam ni tak akan selamanya jadi pembangkang. Kalau tuan-tuan nak buktikan tuan-tuan tak jadi pembangkang, tuan-tuan ada dalam dewan pada malam ni, kena renjak rapat mai ke depan sikit. Pasal kawan-kawan kita di belakang tu berdiri banyak lagi, saya dipahamkan di luar dewan ribu lagi yang ada di luar tak dapat masuk. Silakan tuan-tuan renjak ke depan. Kalau tuan-tuan tak mau mai ke depan, sah tuan-tuan pembangkang sampai bila-bila. Sila tuan-tuan rapat ke depan. Muslimat pun boleh rapat ke depan, insya-Allah. Dan juga tuan-tuan yang masih lagi ada di bawah, kita juga ada ruang di tingkat 1 dan tingkat 2 untuk kita penuhkan dalam Dewan Milenium pada malam ni. Baik, saya nak berbalik kepada yang panel kita yang kedua, yang berhormat Tuan Haji Salahuddin Haji Ayub. Tadi disebutkan oleh Yang Berbahagia Ustaz Diri Hamad tentang sejarah PAS sebagai pembangkang. Kewujudan PAS di Malaysia ini yang mewarnai politik tanah air, parti perikatan dan sebagainya pada masa itu. Dan juga saya rasa adalah wajar pengalaman Yang Berhormat Tuan Haji Salahuddin Ayub sebagai ahli parlimen dalam Dewan Rakyat selama beberapa penggal ini. Peranan PAS, satu masa dahulu PAS pernah menjadi ketua pembangkang. Tuan Guru Presiden kita almarhum Ustaz Fadhil Muhammad Nur pernah menjadi ketua pembangkang. Sekarang ini Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan lama PAS berpengalaman dalam Dewan Rakyat ini. Mungkin sikit sebanyak perkongsian Tuan Haji Yang Berhormat Tuan Haji Salahuddin Ayub PAS sebagai pembangkang, mungkin dari aspek keberadaan dalam Dewan Rakyat sebagai suatu parti yang merangka bersama dasar dan polisi kerajaan Malaysia. Silakan Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Saudara pengurusi, rakan-rakan ahli panel yang dihormati sekalian, untuk kita menjawab persoalan yang penting, bagaimanakah PAS memainkan peranan sebagai apa yang dikatakan parti pembangkang dalam sejarah parlimen negara kita. Saya rasa tidak adil kalau saya tidak menyatakan tentang peranan yang dimainkan oleh tokoh-tokoh PAS yang pernah duduk dan memberikan sumbangan besar mereka dalam parlimen sejak awal kita berjaya menempatkan beberapa tokoh-tokoh penting kita dalam parlimen. Walaupun hanya beberapa ketika, kita melihat nama-nama seperti Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Kemudian beliau terpaksa meninggalkan jawatan itu atas beberapa masalah perundangan. Tapi nama-nama besar seperti Profesor Zulkifli Muhammad sebagai contoh, yang sampai ke hari ini dianggap sebagai seorang cendekiawan Muslim, seorang tokoh yang genius, yang pada masa dan ketika itu mampu mengangkat nama besar PAS, yang bukan sahaja boleh membicarakan isu-isu ataupun perkara yang melibatkan Islam sahaja, tetapi beliau telah berjaya mengungkap dalam beberapa ucapan penting mengenai dasar-dasar ekonomi negara, dasar pendidikan dan juga dasar-dasar yang melibatkan tentang sosio-ekonomi dan budaya negara pada waktu itu. Jadi kita tidak boleh lupa pada nama besar ini
di mana Profesor Zulkifli Muhammad telah meletakkan nama PAS yang begitu harum semerbak dalam Dewan Parlimen, yang kalau kita baca Hansard Parlimen pada waktu itu, jelas pada hari ini ucapan beliau bolehlah saya anggap sebagai ucapan yang melengkaui zamannya. Beliau telah bercakap tentang keperluan PAS dalam memberikan apa yang dikatakan sumbangan besar dalam bidang pendidikan negara. Beliau telah melahirkan tentang sistem pendidikan Islam. Beliau di awal 60-an telah bercakap tentang Bank Islam, tentang Universiti Islam, di mana gagasan pemikiran ini telah kita lihat dapat dihasilkan oleh negara pada hari ini. Beliau juga bercakap tentang perbankan Islam, tentang pajak gadai Islam. Pada waktu itu yang kita rasakan telah dapat, pemikiran beliau telah dapat menerjah jauh ke hadapan bagaimana PAS memberikan sumbangsaran mereka dalam parlimen pada waktu itu. Maka dengan sebab itu bila pengurusi menyebut tadi tentang peranan kita sebagai pembangkang, betul. Sampai hari ini pun kita sebagai parti pembangkang dalam arti kata kita tidak boleh lagi memerintah ataupun kita tak boleh jadi lagi sebagai peneraju di Putrajaya. Pilihan akan datang, insya-Allah kita sampai ke Putrajaya. Tetapi pada waktu itu, ya, walaupun dalam kita disebut sebagai pembangkang, tapi kita telah berperanan sebenarnya sebagai sebuah parti yang memberikan suatu pengiktirafan kepada bagaimana kita boleh contribute, kita boleh memberikan apa yang terbaik dari segi idea dan gagasan pemikiran kita, yang akhirnya kerajaan berkongsi sama ada mereka memperakuinya atau tidak, itu bukan ceritanya. Tetapi apa yang digagaskan oleh tokoh kita seperti Profesor Zulkifli Muhammad itu, akhirnya kita melihat pada hari ini ia menjadi suatu kenyataan. Kita ada Bank Islam pada hari ini, kita ada Raihan pada hari ini, kita ada Universiti Islam pada hari ini, kita ada banyak lagi institusi Islam yang kita lahirkan berasaskan kepada sumbangsaran pemikiran kita pada waktu itu. Saya kembali pada zaman era kita pada hari ini, di mana soalan yang diajukan tadi, apakah pengalaman-pengalaman baru yang mungkin kita boleh kongsi bersama. Dalam sidang parlimen tahun lepas, saya suka untuk menyatakan di sini, kami dalam era 2004 dan era 2008. 2008 pasukan PAS dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Seri Presiden kita sendiri. Kita telah berjaya membentuk suatu pemikiran baru, senario baru dan mindset baru dalam parlimen. Datuk Seri seringkali mengingatkan kita ahli parlimen supaya bercakap bukan lagi dalam kelompok ataupun dalam ruang lingkup membangkang semata-mata. Kita adalah dalam proses apa yang dikatakan government in waiting. Kita pada bila-bila masa sebenarnya boleh mengambil alih teraju pemerintahan daripada UMNO Barisan Nasional. Ini peranan kita. Maka dengan sebab itu kita harus menganjak pemikiran rakyat untuk melihat kita dalam parlimen yang hari ini bukan sekadar membangkang semata-mata, tetapi kita berjaya untuk memandu arah, our way forward, negara ke arah suatu masa depan yang lebih cemerlang. Sebagai contoh, Datuk Seri Tuan Guru pernah berucap dalam parlimen, dalam dia memberikan suatu bentuk pemikiran baru, bahawa hari ini kalau orang di luar lingkungan kita, orang bukan Islam, mungkin dah jemu dengan konsep ketuhanan Melayu. Kerana ketuhanan Melayu itu, apapun sebutannya, dianggap sebagai suatu yang cuba memaksa orang lain mengikut kita. Kita mengalami suatu masalah delivery sistem penyampaian yang tidak telus, rasuah yang kita tidak boleh kawal, dan ekonomi negara yang tidak diberikan agian secara sama rata, dasar ekonomi baru yang tidak sampai kepada matlamatnya. Ini semua telah membuat orang lain bosan dengan apa yang dikatakan kepimpinan Melayu. Datuk Seri Presiden kita yang berhormat baru-baru ini berucap tentang konsep baru, iaitu
Kita tak andak ketuanan Melayu, tapi kita mahu pada hari ini kepimpinan Melayu. Di mana kepimpinan Melayu ini harus kita terjemahkan pada hari ini dalam kerangka perlembagaan negara yang hari ini rakyat Malaysia berbilang kaum masih boleh menerima kepimpinan Melayu yang akan diterajui oleh mereka yang benar-benar faham tentang Islam dan menterjemahkannya dalam konteks kepimpinan yang berdasarkan kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Ini yang satu yang telah dilontarkan oleh Datuk Seri Presiden. Kita boleh ada alternatif pada hari ini. Kita mungkin boleh menolak ketuanan Melayu, tapi kita hari ini kita akan mendekati masyarakat dengan apa yang dikatakan kepimpinan Melayu Islam yang orang lain boleh menerima dan berpayung di atas kepimpinan yang baru ini. Jadi kita merasakan dalam konteks ini kita telah berjaya untuk memberikan pandangan alternatif kita. Kita mengharapkan supaya satu hari besok kita dapat tampil dengan satu wajah yang segar dalam Parlimen Malaysia, bahawa kita bukan hanya tokoh yang pandai membangkang sahaja, tapi kita telah pergi kepada satu tahap kita memberikan suatu apa yang dikatakan gagasan alternatif kepada kerajaan yang ada pada hari ini. Kita mampu sebagai contoh melahirkan bajet alternatif. Kita mampu dalam Pakatan Rakyat melahirkan buku jingga kita. Dan para cerdik pandai PAS pada hari ini pula tampil ke hadapan dengan apa yang kita telah persembahkan, iaitulah dengan tentang dokumen negara berkebajikan kita. Di mana semua dokumen-dokumen ini bukan satu tulisan yang terbiar begitu sahaja, tapi hari ini telah mula dikutip, telah mula diperhatikan, telah mula dibicarakan di persada politik tanah air kita, yang menggambarkan bahawa hari ini Pakatan Rakyat dan PAS di dalamnya memainkan peranan yang sangat aktif dalam kita menganjak pemikiran rakyat supaya tidak hanya lagi melihat kita dalam kelompok bangkangan, tetapi kita hari ini sebenarnya adalah kerajaan menunggu pada bila-bila masa kita boleh ambil alih peranan UMNO Barisan Nasional. Maka dengan sebab itulah sebagai mungkinlah dalam lafaz yang terakhir ini, dalam round yang pertama ini, saya ingin menyatakan sekali lagi bahawa PAS telah dapat untuk memposisikan kebijaksanaan politiknya dalam era ini, dengan kita hari ini bukan sekadar bercakap dalam Parlimen untuk membangkang semata-mata, tetapi kita berjaya dalam ucapan-ucapan kita. Sebagai contoh, kita melahirkan gagasan-gagasan baru, pemikiran-pemikiran baru yang kita hari ini dilihat oleh pegawai-pegawai tinggi kerajaan dalam Parlimen yang hadir setiap kali sidang Parlimen, yang benar-benar melihat pada hari ini PAS dan rakan-rakannya dalam Pakatan Rakyat adalah merupakan satu komponen yang baru yang kita boleh mengambil alih dan boleh menyelesaikan segala isu dalam masyarakat pada hari ini dengan ucapan-ucapan kita dalam Parlimen dalam era selepas tahun 2008. Itu mungkin di peringkat awal yang ingin saya kongsikan pada malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Haji Salahuddin Haji Ayub yang sebenarnya membuktikan kepada kita PAS bukan sahaja semata-mata membangkang segala-gala yang dibawa oleh kerajaan. Bahkan PAS juga sebenarnya menggagaskan beberapa idea dan polisi yang mahu supaya pihak kerajaan Barisan Nasional terutamanya melaksanakan polisi tersebut. Dan mutakhir ini apabila disebutkan dalam buku jingga Pakatan Rakyat dan juga PAS bercadang untuk memansuhkan ISA, belum sempat Pakatan Rakyat PAS memerintah Putrajaya, tetapi Datuk Seri Najib telah pun mengumumkan niatnya untuk memansuhkan ISA. Baru niat baru. Kita harapkan mudah-mudahan niat itu disertai dengan amal yang saleh, insya-Allah. Baik, saya nak beralih kepada panel yang ketiga. Yang berbahagia Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin, Dr. Maza, yang disebutkan dia sebenarnya Dr. Asri mewakili orang pemerhati luar, walaupun sebenarnya beliau di dalam. Ustaz Tuan Rahim tadi disebutkan Dr. Asri ini walaupun di luar tapi sebenarnya di dalam. Tapi dalam mana saya pun tak pasti akan
diperincikan oleh Dr. Asri nanti. Dan sebagai pemerhati yang berada di luar organisasi PAS, maksud saya, barangkali ada beberapa lontaran pandangan, idea dan penelitian yang berbahagia Profesor Malik Dr. Asri ingin berikan tentang PAS sebagai peranan pembangkang juga pemerintah dan penyelamat umat ini. Silakan yang berbahagia Profesor Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara pengurusi, rakan-rakan ahli panel, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila saya menerima undangan Tuan Haji Muhammad Sabu telefon saya minta jadi panel, saya rasa macam agak berat juga kerana ini bersama dengan pimpinan-pimpinan PAS memperkatakan tentang PAS, tapi Tuan Haji Mak Sabu kata boleh berikan pandangan yang sedikit berbeza pun tak apa, dia kata. Saya kata alhamdulillah, ini lambang bahawasanya PAS sudah mencapai usia matangnya dan bersedia untuk mendengar pandangan-pandangan yang mungkin sedikit kadang-kadang dilihat pada sudut-sudut yang lain. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak ada banyak yang saya nak beza dengan PAS. Tetapi seperti mana yang kita tahu, Allah Subhanahu wa taala apabila menurunkan syariat dan menurunkan peraturan dalam kehidupan manusia, Allah jadikan ada perkara yang didetailkan dan ada perkara yang diumumkan. Soal ibadah, soal akidah detail di dalam Islam ini. Tetapi masalah muamalah, soal politik, Islam hanya meletakkan dasar-dasar umum. Yang dasar-dasar umum itu boleh dilaksanakan di dalam suasana yang berbeza. Kerana politik, urusan jual beli, urusan pentadbiran, urusan-urusan ini berubah daripada masa ke masa. Pada zaman Nabi SAW tidak ada menteri. Nabi tak lantik menteri pertahanan, menteri keuangan. Siapa sahaja yang apabila datang masa nak kena berlakunya peperangan, Nabi lantik panglima perang yang dipilih, yang baru. Kadang-kadang sahabat tertunggu-tunggu siapa yang nak dilantik. Sehingga sebahagian para penulis politik menyebut pendekatan yang digunakan oleh Nabi lebih mendekati pendekatan tribal system, iaitu pendekatan yang lebih dekat kepada sistem yang bersifat kabilah. Kemudian datang zaman berubah, terutama pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an. Maka Umar mula mengambil pakai banyak pendekatan-pendekatan pentadbiran, khususnya yang digunakan di Parsi dan juga yang digunakan di Rom. Kemudian manusia berubah dan politik itu berubah. Politik pada zaman Abbasiyah yang sebahagian buku-bukunya ditulis tidak sama lagi dengan politik yang selepas daripada itu. Dunia berubah, dunia Islam dijajah. Sebelum dunia Islam dijajah, manusia pun berubah. Sehingga manusia terpaksa buat Westphalian Treaty yang mana akhirnya mencetuskan apa yang dinamakan dengan nation state. Nation state yang menyebabkan manusia terpaksa setiap negara kena ada benderanya, kena ada lagunya, pemimpinnya. Walaupun kita dan Indonesia itu satu agama, tetapi nampaknya kita dihalang oleh pemimpin yang lain, bendera yang lain, lagunya yang lain, slogan yang lain. Tak ada lagi negara khalifah macam dahulu. Maka penjajah masuk ke dalam dunia Islam. Dulu ada negara khalifah, ada dar Islam, darul kufr, dar muahadah. Negara wilayah Islam, wilayah kufur, wilayah yang terikat dengan perjanjiannya dengan umat Islam. Maka akhirnya apabila penjajah masuk, orang Islam nak halau mereka keluar, dah tak ada lagi negara khalifah. Terpaksa orang Islam nak bentuk negara baru. Dalam proses nak menghalau penjajah, decolonization,
Maka ketika itulah lahirnya istilah Islamic State ataupun Daulah Islamiah. Istilah yang tidak pernah dikenali dalam kitab-kitab fiqh sebelum daripada itu. Maka istilah itu memerlukan tuntutan yang baru dan memerlukan pengistilahan yang baru, ta'rif yang baru dan dimensi yang baru, kerana umat Islam berada pada pasca selepas penjajahan. Pemimpin-pemimpin PAS bagi saya lah, pada era 50-an, 60-an, bahkan sebelum daripada itu, sebelum PAS itu ditubuhkan, mereka benar-benar berinteraksi dengan realiti. Saya membaca ucapan-ucapan mereka, ucapan yang mana mendekati fenomena yang berlaku pada masa itu. Mungkin ada istilahnya tentang masalah Melayu, tanah Melayu dan seumpamanya, hatta ucapan Dr. Burhanuddin Hilmi dan selainnya, yang mana kemudian selepas daripada itu PAS menganggap itu sebagai mungkin kurang sesuai, lahirnya kempen membuang pemikiran asabiyah dan seumpamanya. Saya melihat, berpendapat, PAS telah berjalan di atas landasannya sehinggalah dunia Islam keseluruhannya, bukan saja Malaysia, menghadapi apa yang dinamakan dengan as-sahwah al-islamiyah, kebangkitan Islam. Era hujung 70-an dan era 80-an, kebangkitan Islam ini memang baik di sudut ia membangunkan jiwa umat Islam. Ramai orang bertudung, kesedaran bersolat, mula memperkatakan Islam, ceramah-ceramah Islam. Cuma salah satu yang diperkatakan di era itu ialah masalah memberikan redefine atau define, mentarifkan apa itu Daulah Islamiah ataupun Islamic State, negara Islam. Dan PAS terkena percikan itu, dan bahkan PAS mengepalai dalam memperkatakan soal negara Islam pada era itu. Saya berpendapat, bukan saja di Malaysia, di luar Malaysia juga, banyak teori-teori dan falsafah negara pada era itu sebahagiannya retorik politik. Sebahagiannya ialah andaian-andaian politik yang kemungkinan tidak berpijak pada alam nyata. Banyak bercakap tentang falsafah kenegaraan yang kalau nak dibuat tak boleh. Salah satu yang bukan semua orang, yang musuh ambil kesempatan untuk momokkan PAS, dan sebahagian orang PAS juga bertindak balas, iaitu menggambarkan negara Islam ialah negara yang memberikan fokus nak potong tangan pencuri, sebat orang, rejam orang dengan batu. Itu dimomokkan sehingga memberikan ketakutan kepada orang bukan Islam. Dan di kalangan orang PAS itu sendiri ada yang respons dengan seakan-akan bila sebut negara Islam, itulah gambaran yang ada di dalam kepala mereka. Saya tidak kata semua, tapi ada, dan menyebabkan perkara itu terbawa-bawa, padahal isu mengatasi jenayah itu hanyalah mekanisme mengatasi jenayah yang bukanlah keseluruhan gambaran bagi sebuah negara Islam, yang mana tujuan kenegaraan dalam Islam menegakkan keadilan, memberikan rahmat kepada rakyat, memberikan keadilan, mensamakan rakyat di sudut hak, memberikan mereka kebahagiaan dunia dan akhirat, menegakkan makna ma'ruf yang begitu luas dan meluaskan makna mungkar yang memberi makna apa sahaja yang membahaya kepada rakyat hendaklah dihapuskan. Itulah yang dimaksudkan dengan alladzina immakkannahum fil ard aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Orang yang diberikan kuasa di atas muka bumi, mereka itu mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah pada yang munkar. Dan ketika itu kita tengok ceramah-ceramah politik bersemangat, dan orang semua bersemangat, seakan-akan ingin mengembalikan negara sama macam negara Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bagus, niat itu bagus,
Tetapi realiti politik sebenarnya yang berada sudah berbeza. Kita nation state dan kita multiracial, multi-religious. Kemudian Allah takdirkan selepas daripada itu, gerakan Islam termasuk PAS mula mendapat kuasa. Dan berlaku Ikhwanul Muslimin di Jordan juga diberi cubaan apabila Al-Malik Hussein memberikan beberapa kerusi kepada mereka di dalam pemerintahan. Ketika itu mula gerakan Islam berbincang, boleh tak mereka menyertai sistem ataupun parti yang ataupun sistem pemerintahan yang asasnya non-Islamik, yang tidak Islamik, un-Islamik, pada takrifan Islamic State ataupun Daulah Islamiah yang baru itu. PAS juga mendapat peluang memerintah Kelantan. Sebelum itu ada pengalaman, tapi saya sebut era selepas Sahwah Islamiah. Bila memerintah Kelantan, maka PAS berinteraksi dengan realiti. Rupanya ada benda yang mudah buat, ada benda yang sukar nak buat. Dan kemudian apabila PAS berfikir nak memerintah Malaysia, dia bersendirian tak boleh. Dia terpaksa berpakat dengan komponen-komponen yang mereka itu bukan semestinya mendukung dasar Islam. Ketika itu saya rasa era ini PAS lebih realistik, lebih realistik, lebih berpijak kepada realiti politik dan mula meninggalkan retorik politik. Maka saya sangat gembira bila tengok PAS membahaskan masalah hak human rights, masalah hak manusia, hak bukan Islam, masalah Islam yang lebih luas, bukan sempit seperti era 80-an. Non-Muslim boleh berkawan dengan PAS, boleh masuk masjid. Saya kata dalam persidangan UMNO, yang mana salah satunya saya dijemput juga untuk berforum, saya katakan UMNO cuba jadi sedikit sebanyak, cuba jadi PAS, sebahagian orang PAS pada era 80-an sekarang. Tapi PAS bergerak ke hadapan, lebih open minded, lebih melihat maksud Islam yang lebih luas. Sebab cumanya yang menjadi masalah, sebahagian orang PAS masih lagi terikat dengan era 80-an. Lalu dia macam tak mau nak berubah, dia dah takut, boleh ke ni, boleh ke ni. Saya kata kena bergerak, move forward, pergi melihat kerangka politik Islam yang lebih luas rentasannya, yang tidak terikat dengan teks-teks Abbasiyah, yang tidak terikat dengan teks-teks Mamlukiyah, tetapi ia hendaklah teks politik Islam yang dibentuk era nation state dan era Islam pada era global ini, yang mana orang Islam pun sendiri ataupun Presiden Amerika sendiri pun sukar nak kawal negara dia. Era internet, era maya. Cuma sebelum saya akhiri, saya tertanya-tanya, iaitu kalau saya diminta untuk memberikan candangan, apa yang PAS perlu buat ialah PAS perlu mewujudkan ataupun PAS perlu menggilap seorang tokoh yang boleh, yang bukan saja dalam pemikiran orang PAS, tapi dalam pemikiran rakyat. Saudara-saudara semua kena tahu, 60% pengundi muda khususnya, kebanyakannya belum membuat keputusan nak mengundi parti apa. Kita perlu PAS perlu seorang tokoh yang apabila sebut namanya seperti Burhanuddin Helmi, hebat. PAS perlukan orang seperti itu. Bila disebut namanya, rakyat terbayang, dia ini layak menjadi Perdana Menteri Malaysia di era ini, pada masa ini, dengan desain negara seperti Malaysia. Kemampuannya bercakap, kemampuan analisis politiknya, kemampuannya menangani isu ekonomi, isu sosial, bercakap tentang masyarakat multiracial, bercakap tentang idea-idea baru. Orang kata kalau dia ni jadi Perdana Menteri memang layak. PAS mesti berusaha melahirkan orang seperti itu dalam kalangan PAS, sehingga bila sebut Perdana Menteri, orang tak terbayang orang luar PAS, tapi orang terbayang dalam kalangan PAS. Bukan saja orang PAS terbayang, orang bukan Islam pun terbayang, orang luar PAS pun kata, ni boleh.
Saya rasa itu peranan yang paling besar dalam era jika PAS berbicara untuk pergi ke Putrajaya. Walaupun mungkin saya silap, saya belum nampak secara jelas, mungkin orang PAS dah nampak, tapi perlu untuk wujudkan seorang figure yang seperti itu di kalangan PAS. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Madya Dr. Asri yang memberikan kupasan yang begitu menarik dan begitu bernas untuk difikirkan bersama. Dan saya kira pada malam ini secara tidak langsung Yang Berbahagia Profesor Dr. Asri bersetuju supaya PAS menjadi Perdana Menteri. InsyaAllah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Dr. Asri sebentar tadi, apabila disebutkan gerakan-gerakan Islam seperti PAS. Secara tidak langsung ianya menunjukkan dan mengiyakan PAS ini sebenarnya bukan semata-mata bergerak atas nama parti politik, tetapi PAS juga merupakan sebuah gerakan Islam di Malaysia ini dan juga di dunia ini amnya. Dan saya nak beralih soalan ini kepada Yang Berbahagia Fadil Ustaz Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man. Apabila disebutkan PAS juga sebagai gerakan Islam di samping ia sebagai parti politik, bagaimana pula PAS akan berperanan menjadi pemerintah, terutamanya Perdana Menteri yang disebutkan oleh tokoh Perdana Menteri yang disebut oleh Dr. Asri sebentar tadi, yang mestilah dilihat orang yang layak menjadi Perdana Menteri pada masa ini, pada zaman ini, pada era ini. Bagaimana pula peranan PAS untuk menjadi pemerintah sekaligus sebagai penyelamat ummah di era dan zaman ini? Silakan Yang Berbahagia Fadil Datuk Tuan Ibrahim untuk mengulas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Dihormati pengurusi, sahabat-sahabat ahli panel, tuan-tuan sekalian, cabaran besar yang kita hadapi dalam konteks berdepan dengan senario yang ada hari ini ialah membina keyakinan. Keyakinan ini penting sebab generasi awal mereka berjaya sebab mereka yakin. Sebagaimana dalam hadis disebut Nabi SAW, najaa awwalu hazil ummah bil yaqin wal zuhdi wa yuhliku akhiruha bil bukhli wal amali. Generasi awal mereka berjaya disebabkan mereka yakin. Proses membina yakin ini penting. Bagaimana untuk kita bentuk pemikiran rakyat, masyarakat, supaya yakin dengan apa yang kita mampu bagi pada mereka. Proses itulah disebut oleh 2-3 panel tadi. Dalam era PAS 60 tahun, proses membina yakin ni yang berlaku dalam era yang lebih panjang dalam zaman PAS ialah apa yang kita tutur, yang kita ucap. Dan tentulah apa yang kita ucap ini payah untuk diyakini berbanding apa yang dilihat. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Apa yang mereka tengok lebih mudah difahami berbanding apa yang kita ucap. Sebab itu kalau kita lihat dalam hatta zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman para sahabat, ya, mungkin di era awalnya mereka tidak nampak kepimpinan tokoh, ya, sebab media menguasai yang menggambarkan kepimpinan Islam ni yang lemah dan sebagainya. Ya, hatta zaman Nabi SAW. Ya, tetapi bila baginda hijrah ke Madinah, bila kekuasaan diperolehi, pada waktu itu kita terjemahkan apa yang kita ucap dalam bentuk praktikal. Dan inilah menjadi agenda besar PAS. Sebab itu bila kita menguasai Kelantan, kita tunjukkan model, contoh apa yang kita ucap 30-40 tahun. Kita terjemah dalam bentuk praktikal sebuah negara dalam bidang kemampuan yang kita ada. Mungkin satu masa orang tak nampak Tok Gani Aziz ni boleh jadi menteri besar ke? Tak boleh.
pakai kain pelekat, serban. Sebab pemikiran pada waktu itu yang merintah ni kena pakai tai, kalau boleh besar pada sejadah lagi bagus. Ya. Pemikiran itu yang ditanam, menyebabkan bila lahir seorang tokoh, memang pada awalnya mereka tak nampak. Hatta zaman Nabi SAW, ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Ya, saya tertarik dengan kata-kata yang diucap oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Bila orang datang berjumpa beliau, komplain beliau. Dia kata, ya Ali, bila Abu Bakar jadi khalifah, Umar jadi khalifah, Osman jadi khalifah, negara stabil, berkembang bagus. Tapi bila kamu jadi khalifah, negara perang sana, perang Siffin, perang Jamal, bergaduh sana, berperang sana. Pasal apa yang Ali? Jawab Sayyidina Ali, bila Abu Bakar jadi khalifah, Umar jadi khalifah, zaman Osman jadi khalifah, orang macam aku ni rakyat dia. Orang macam aku ni rakyat. Tapi bila aku jadi khalifah, orang macam kamu rakyat. Ini yang menyusah. Satu jawapan yang cukup mantap, yang digambarkan bahawa kalau kita boleh fikir, walaupun jawapan Sayyidina Ali ini memang cukup hebat tuan sekalian, yang saya setuju apa disebut oleh ahli panel Dr. Asri, bahawa kalau kita boleh lahirkan satu kepimpinan yang bukan kita yakin, memang kita yakin di kalangan kita, memang kita yakin, tapi keyakinan itu mesti bukan saja kita, di luar daripada kita, di luar masyarakat kita. Orang yakin dengan Islam satu bab, tapi yakin dengan kemampuan mengurus, mentadbir. Kenapa kita tak mau dalam pengalaman gerakan-gerakan Islam lampau, yang tungkus lumus berjuang, yang gigih berjuang, yang terkorban, yang mati, yang berbagai-bagai di penjara, ialah pemimpin gerakan Islam. Namun di saat mencapai kemenangan, bubur kemenangan diberi kepada orang lain. Pengalaman ini perlu kita ambil. Kita lihat bahawa kemenangan kita di Kelantan, kita tunjuk kemampuan kita. Alhamdulillah, disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Idris, kita buat perubahan, walaupun dikritik, walaupun dikomplain, tetapi bila kita memulakan sesuatu, kita dapati di sana ada kejayaan-kejayaan yang mula diikuti, mula ditiru. Sebagaimana juga sekarang dalam tawaran buku jingga, dikomplain tapi akhir orang tiru. Maknanya kita telah berjaya membuat melangkah satu langkah ke depan, iaitu membina keyakinan. Yang kedua, bila kita bicarakan soal masa depan politik Islam, ya, politik untuk mendapat kekuasaan, sebab kekuatan yang paling penting dalam Islam ialah kekuasaan. Mungkin tuan-tuan kalau nak ingat dalam filem Nujum Pak Belalang P. Ramlee, ada satu soalan menarik. Bila ditanya, di manakah kekuatan Hang Tuah? Di kerisnyakah atau di pancak silatnya? Saya nak tanya soalan sama. Di manakah kekuatan Islam? Individu Muslim kita jawab kekuatannya pada akidah. Tapi dalam konteks Islam itu sendiri, kekuatannya ialah kekuasaan. Al-Quwah. Zalika dinul qayyim. Kekuatan itu. Sebab itu, bila Allah Ta'ala mengharamkan judi, arak, tak mungkin boleh kita haram kalau tak ada kuasa. Bila Allah haramkan judi, kuasa tak ada, nak haram macam mana? Bila Allah wajibkan laksana hukum Allah, kalau kuasa tak ada, nak haram macam mana? Nak laksana macam mana? Bermakna bahawa di sana ada kekuatan. Sebab tu bila dalam konteks apa yang disebut firman Allah Ta'ala yang dibacakan tadi, allazina immakannahum fil ardi aqamas salah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Maka dalam proses ini, proses bagaimana kita mengembalikan kekuasaan kepada Islam. Betul, tetapi
Orang akan sokong Islam kalau mereka yakin. Kalau mereka yakin dengan Islam. Di kalangan umat Islam, dia akan sebut kami yakin dengan Islam. Tapi persoalan besar kita ialah bukan sekadar yakin, tapi kita memerlukan keyakinan itu diterjemahkan dalam bentuk sokongan, undi kepada parti Islam. Dan inilah tanggungjawab kita. Sebab itu tuan sekalian, penting negeri-negeri yang kita menangi, kita tunjukkan model kemampuan kita, kebolehan kita. Alhamdulillah, apa yang telah kita buat dalam ruang yang kita ada, walaupun saya secara peribadi sebut mungkin masih ada lagi ruang yang perlu kita perbaiki, masih lagi ada ruang yang kita perlu tonjolkan, yang kita perlu kemaskinikan. Tapi sekurang-kurangnya pada marhalah ini kita telah berjaya menunjukkan satu model yang baik kepada masyarakat. Ya, sebagai contoh besar, sistem perbankan Islam. Bila kerajaan Kelantan tarik duit yang disimpan dalam sistem yang bukan Islam berpuluh juta ringgit, bank-bank akan rasa kerugian. Mereka mari jumpa Menteri Besar, merayu Menteri Besar Kelantan, jangan tarik simpanan dalam bank kami. Bayangkan tuan-tuan, kalau 5 juta daripada satu bank ditarik, apa resiko bank tersebut? Mereka merayu. Menteri Besar jawab mudah, saya bukan tak nak simpan, tapi sistem riba menyebabkan Islam tak boleh, Islam haram. Kalau kamu nak saya simpan, boleh ubah, baiki sistem kamu. Lalu bank mengadakan pertemuan dan perubahan besar berlaku, bahawa bank mesti ada sistem Islam. Okey, bermakna ini satu lonjakan besar dalam konteks. Sama juga sistem-sistem yang lain, sistem pajak gada Islam Ar-Rahnu sebagai contoh. Bermakna bahawa bila kita ada kuasa, kita buat dalam ruang yang kita ada. Saya yakin tuan sekalian, saya tak nak sebut juga UMNO ni, tapi kalau tak sebut UMNO macam tak sah pula forum malam ni. UMNO parti pragmatis, parti bersifat pragmatism. Parti bersifat pragmatism ni dia tak ada satu asas yang kuat. Dia ikut arus. Kalau rakyat hendakkan Islam, dia akan tampil dalam bentuk Islam. Kalau rakyat nakkan pemimpin berjiwa rakyat, maka pemimpin akan naik bas, naik basikal. Jadi dalam berdepan dengan parti yang bersifat pragmatism, kita perlukan kekuatan. Sebab kalau kita kuat, mereka terpaksa ikut apa yang kita buat. Berbeza dengan sebuah parti dasar yang tidak bersifat pragmatism. Ya, sebagai contoh, parti-parti bersifat parti sosialis ataupun parti komunis sebagai contoh, dia ada stand sendiri. Tapi parti bersifat pragmatism, bila berdepan